Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pelajar, saya Cikgu Nazliah Hani binti Ruslan dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra. Okey, saya harap kamu semua sihat berada di rumah dan tak lama lagi kita akan berjumpa di sekolah ya. Jadi hari ini cikgu akan menyentuh satu subtopik di dalam bab 2 Kimia Tingkatan 5 iaitu sebatian karbon. Okey, jadi sebatian karbon ni kita akan tengok kepada alkana dan alkina. Okey, untuk siri homolog alkana dan alkina, kita tengok alkina dulu. Alkina ni, kalau alkana mempunyai ikatan tunggal, jadi alkina mempunyai ikatan ganda dua. Okey, ikatan ganda dua kan. Jadi, formula untuk alkana adalah apa ya? CnH2n. Jadi N dia akan bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa N itu bermula dengan 2? Okey, hal ini kerana ikatan ganda 2 itu terbentuk di antara karbon. Jadi mestilah dia ada 2 karbon untuk membentuk ikatan ganda 2. Okey, seterusnya kita lihat kepada formula molekul bagi alkina yang pertama, iaitu kita gantikan CnH2n. Okey, yang ni adalah formula A bagi alkina. Jadi kita gantikan N tersebut dengan 2 lah. Okey, kita ganti jadi 2. Okey, 2 macam ni. Jadi kita akan dapat C2H4. Okey, C2H4. Kalau alkana nama dia metana, jadi alkina ini nama dia kita tukar kepada ina saja, iaitu nama dia adalah apa pelajar? Ya, betul. Metina. Okey. Nama dia metina. Okey, seterusnya kita lihat kepada formula struktur. Formula struktur ini adalah kamu kena lukislah. Okey, kita tengok ya. Formula struktur bagi metina. Jadi okey, maaf cikgu tersilap, ni bukan metina. Metina tu untuk satu karbon kan. Yang ni bila kita tengok balik dia ada 2 karbon. Jadi bila 2 karbon tu dia adalah etina. Jadi cikgu padamlah. Okey, etina. Okey. Jadi kita lukislah etina ya. Okey, etina sebab alkena ada ikatan ganda 2 antara karbon. Jadi kita lukis ikatan ganda 2 dan kita lukislah hidrogen di sini. Satu hidrogen di sini dan satu hidrogen di sini. Jadi kita dah ada 2 karbon, 4 hidrogen. Jadi kalau kamu tengok kat sini kan, etina ni dia sama dengan alkana juga. Atom karbon tu mesti mempunyai 4 ikatan. Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua, okey, yang ni yang ketiga dan ini yang keempat. Sama juga karbon sebelah ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, itu yang ketiga dan keempat. Kenapa ini berlaku? Okey, hal ini berlaku kerana karbon, kamu dah belajar dah sebelum ini, karbon mempunyai 4 elektron valence. Okey, jadi bila dia mempunyai 4 elektron valence, dia kena ada 4 ikatan. Karbon kena membentuk 4 ikatan. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh seterusnya. Kita ambil contoh selepas etina, kita ambil contoh C3. Jadi kita ambil balik formula etina, CnH2n. Jadi kita gantikan N tersebut dengan 3. Okey, jadi C3H2. Okey, 3 di sini. Jadi kita dapat C3H6. Okey. Jadi nama dia selepas kita lukis, selepas kita tulis formula molekul. Yang ni
Saya ulang balik, yang ni adalah formula molekul. Saya tulis FM, formula molekul. C3H6 adalah formula molekul. Cikgu ulang, jadi nama dia bila ada tiga karbon. Kalau 3 karbon apa? Jadi kalau 3 karbon, nama dia adalah prop. Mula dengan prop. Propena. Okey, propena. Jadi kita lukis pula formula struktur. Kalau lukisan kan dia suruh lukis mesti formula struktur. Kalau tulis formula molekul. Okey, kita tulis sebab dia ada 3 karbon. Dan ingat, ini adalah alkena, dia ada ikatan ganda 2. Jadi kita lukislah ikatan ganda 2. Okey. Dan pastikan setiap karbon ni ada 4 ikatan. Okey. Sini karbon ni pun cukup. 4 ikatan, sini cukup. Okey, sini dah cukup. Okey, H. Okey, jadi untuk propena, formula molekul dia ialah C3H6. Jadi C ada 3, H ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup propena. Okey, kita kembali kepada alkana pula. Kita sambung. Alkana ni beza dengan alkena ialah alkana mempunyai ikatan tunggal. Jadi ikatan tunggal dia boleh mula dengan satu karbon. Jadi formula am ni ialah CnH2n tambah 2 untuk alkana. Jadi bila kita gantikan N tu dengan 1, dia akan jadi metana, iaitu yang pertama, dan itu nama dia. Jadi ini yang seterusnya ialah formula molekul bagi metana. Jadi kita akan buat untuk karbon, bilangan karbon yang 2, okey. Okey, kita tulis dulu formula am bagi alkana, CnH2n tambah 2. Jadi kita gantilah N tu dengan 2. N sini pun 2, jadi 2 H2. Okey, tambah 2. Jadi kita akan jadi C2H6. Okey, C2H6 namanya ialah, lepas mek dia adalah etana. Okey, yang ni etana. Dan seterusnya kita akan lukis. Okey, tadi saya lupa, ini apa dia? Kita panggil formula molekul. Ya, betul. Formula molekul. Formula molekul kita kena tulis. Okey, kemudian kita nak lukis, yang ni lah kita panggil formula struktur. Formula struktur kena lukis. Okey, jadi karbon ada 2. Dan ingat, alkana ada ikatan tunggal antara karbon. Okey. Dan juga setiap karbon mempunyai 4 ikatan. Okey, lukis H untuk setiap ikatan tu. Jadi formula molekul untuk etana ialah C2H6. Jadi ada 2, H pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cukuplah untuk etana. Okey, kita masuk pula kepada propana. Kita ambil, kita tulis formula am. Sekali lagi kita ulang formula am bagi alkana. Apa dia? Ya, CnH2n tambah 2. Jadi kita gantikan N dengan 3. Jadi 3H tambah 2. Jadi dapatlah C3H8. Jadi nama dia apa? Ya, betul. Propana. Okey, propana sebab prop tu untuk 3 karbon. Jadi nama, jadi sekali lagi yang ni adalah formula molekul FM lah. Jadi kita nak lukis formula struktur. Kita lukislah, ada 3 karbon. Lukis 3 karbon dulu. Okey. Okey, H. Jadi H ada 8. Jadi kita lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang ni ada 8 hidrogen. Jadi cukuplah propana. Okey, cukup untuk alkana ni dan alkena. Jadi kita nak tengok sifat kimia bagi alkana dan alkena. Okey, jadi sifat kimia bagi alkana dulu. Mula-mula kita buat alkana dulu. Apa dia sifat kimia? Sifat kimia ni maksudnya sebatian alkana ni bertindak balas dengan apa?
Okey, yang tu macam tu. Okey, yang pertamanya kita tengok untuk alkana dia boleh tindak balas pembakaran. Okey, pembakaran ni maksudnya dia bertindak balas dengan oksigen. Okey, alkena pun ada juga tindak balas pembakaran. Okey. Jadi untuk sifat kimia ni, kamu perlu tahu macam mana nak seimbangkan persamaan. Jadi kita akan tengok nantilah selepas ini. Jadi yang tu adalah teknik penting yang perlu kamu semaikan dalam diri kamu lah. Okey, pastikan kamu tahu macam mana nak seimbangkan persamaan. Okey, balik kepada sifat kimia tadi, untuk alkana ada satu lagi iaitu penukar gantian. Penukar gantian. Tukar ganti. Kita tengok dia nak tukar ganti dengan apa nanti. Okey, seterusnya untuk alkena ni dia tak ada tukar ganti. Dia terus tambah. Penambahan. Okey. Kita tambah dengan apa? Kita tengok, kita tambah dengan yang pertama. Okey, kita tambah dengan hidrogen. Alkena tambah dengan hidrogen. Tindak balas alkena dengan hidrogen. Okey, yang kedua, tindak balas alkena dengan halogen. Tambah halogen. Kamu masih ingat lagi halogen? Kamu dah belajar masa tingkatan 4 dahulu. Okey, tak apa, nanti saya akan pergi satu persatu. Yang ni cuma checklist kita. Okey, seterusnya tindak balas penambahan. Okey. Tindak balas penambahan dengan hidrogen halida. Okey, hidrogen halida. Tadi halogen kan, ni hidrogen halida. Okey, kemudian kita ada seterusnya penambahan air. Air ni selalunya steam lah, uap nah. Okey, seterusnya kita ada pengoksidaan, tindak balas pengoksidaan. Selalu dengar kan yang ni? Dah biasa dah, tindak balas pengoksidaan. Maksudnya kita guna apa kat sini? Kita guna ejen pengoksidaan. Dah tindak balas pengoksidaan kan? Kita guna ejen pengoksidaan iaitu, okey, jadi kita guna pengoksidaan, guna helium manganat 7 berasid. Ingat tu nah? Tindak balas pengoksidaan, kita guna ejen pengoksidaan, nama dia helium manganat 7 berasid. Jadi ataupun kan kita tulis simbol dia KMNO4. Okey, kita nak beritahu kata berasid tu, kita akan tulis H+. H+ kan selalu berasid kan? Ion H+. Kamu dah belajar masa tingkatan 4 lagi. Okey, dan yang terakhir kita nak tengok ialah tindak balas pempolimeran. Okey. Kita akan tengok satu persatu sifat kimia bagi alkana dan alkena ini. Okey. Kita mula dengan sifat kimia alkana, iaitu mestilah tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran ni ada dua pula. Dua syarat dia, ada dua keadaan. Pembakaran boleh berlaku dalam dua keadaan alkena ni. Yang pertama, oksigen cukup ataupun oksigen tu berlebihan. Jadi hasil dia kat sini kita boleh nampak, hasil dia ialah karbon dioksida dan air. Kalau alkana tu memang tambah dengan oksigen, dia akan hasilkan karbon dioksida dan air jika dengan syaratnya oksigen cukup atau oksigen berlebihan. Okay, kalau kita tengok keadaan kedua tu, kalau oksigen tidak cukup pula, hasil dia yang pertama sama ada menghasilkan CO. CO tu ialah karbon monoksida dan air, ataupun karbon dan juga air. Okey, kamu hanya ingat dua keadaan dia. Kemungkinan satu boleh menghasilkan karbon monoksida, satu lagi karbon saja. Okey, seterusnya kita akan tengok persamaan. Yang ni dah sampai masanya kamu akan cikgu akan tekankan kat sini persamaan penting. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila oksigen cukup ataupun oksigen berlebihan, jadi kita ambil lah contoh dia, kita ambil
Okey, kita ambil yang paling senang, kita ambil sebab yang ni kita ingatlah kita tengah bincang tentang sifat kimia alkana. Jadi kita ambil contoh etana paling senang kan. Kita contoh etana. Ingat dah para pelajar formula molekul bagi etana? Okey, kalau formula alkana ialah C2 H2N tambah 2. Jadi kalau etana C2. Okay, saya tulis kat sini dulu. Formula bagi alkana CN H2N tambah 2. Jadi kalau etana kita gantikan N tu dengan 2. Jadi kita akan dapat CN H2 kali 2 4. Okay, H6. Okay. Dapatlah etana kat sini. Bila tindak balas pembakaran, kamu ingat kena tulis tambah gas oksigen. Okay, tulis tambah gas oksigen. Hasil dia kan kat sini keadaan dia oksigen cukup. Jadi hasil dia okey, betul, karbon dioksida tambah air. Okey, kat sini kita nak seimbangkan. Mula-mula cara nak seimbangkan, kita kena tengok karbon dulu. Tengok karbon. Karbon ada berapa? Okey, sebelah sini karbon ada 2. Jadi untuk bahan tindak balas karbon ada 2, hasil tindak balas karbon ada 1. Jadi kita tambahlah 2. Okey, jadi karbon memang ada 2 dah. Okey, next kita tengok hidrogen. Hidrogen sebelah bahan tindak balas ni ada 6. Jadi sebelah sana ada 2 kan. Hasil tindak balas tu ada 2. Jadi 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi kita letaklah 3. Jadi hidrogen ada 6. Okey, cukup kan? Okey, last sekali adalah oksigen. Oksigen kita tengok belah hasil. Belah hasil oksigen ada 2 kali 2, 4. 3 kali, okay, 3 kali 1, 3. Jadi 4 tambah 3 sama juga 7. Jadi macam mana kita nak buat? 7. Jadi kita hanya letak saja 7/2 kat sini. Kita letak 7/2. Kenapa? Bila kita potong-potongkan macam ni, dapatlah 7. Nampak? Okey, saya ulang sekali lagi lah. Bila kita potong 2 kat sini, dapat balik 7. Okey. Okey, kemudian katalah kamu tak puas hati lah kan, macam ni persamaan. Okey, tak apa, kita tulis balik persamaan ni. C2 H6 tambah dengan 7/2 oksigen. Okey, hasilkan 2 molekul karbon dioksida tambah 3 molekul air. Dia tak mau macam ni, tak mau ada pecahan. Ada cara tak? Cara dia kita darab semula dengan 2. Semua ni kita darab dengan 2. Bila kita darab dengan 2 kat sini kan, kalau kita darab 2 kat sini, kita boleh potonglah 2 ni. Dia macam tu saja. Okey, kita konsep dia macam tu lah. Kita nak ambil, kita potong 2 tu. Kita nak potong 2 tu kan. Okey, jadi bila 2 tu kita letak sebagai perkali saja. Okey, kita letak. Okey, 2. Okey, 2. Etana, jadi dia dah jadi 7. Yang ni persamaan yang baru. Dia dah potong tadi kan. Okey, sebelah hasil ni pun dia kena darab dengan 2. Jadi dia perkali ni ada 2, 2, 4. Okey, sini 3 molekul air, darab dengan 2 juga, dapat 6 molekul air. Jadi macam ni. Siapa yang dia tak puas hati ada pecahan tu boleh buat macam ni. Tapi okey, untuk pastikan mari kita kira betul ke? Okey, kita kira karbon dululah. Mesti mula dengan karbon kan. Karbon ada berapa? Karbon 2 kali 2, 4. Okey, belah sini ada 4. Belah sini pun ada 4. Jadi karbon cukup dah 4. Sebelah bahan tindak balas ada 4. Sebelah hasil tindak balas pun ada 4. Okey, next kita tengok hidrogen dulu. Sebab hidrogen sebelah karbon kan. Kita ambil hidrogen. Hidrogen ada 2 kali 2, 4 juga. Okey. Kemudian sebelah sini 6 kali 2. Untuk hasil tindak balas ni 6 kali 2, 12. Sini ada 4, sini ada 12. 12 bagi 4. Kena tambah lagi 3. Okey. Oh, saya tersilap tulis kat sini. Okey, tersilap kesilapan teknikal. Sebenarnya yang ni 2 je pun kan. 6. Situ 6. Saya yang tersilap. Okey, jadi memang hidrogen pun 12. Okey, hidrogen 12 kat situ. Okey, sini 2 kali 6, 12. Sini 6 kali 2 pun 12. Okey, kita tengok kepada oksigen. 7 kali 2, 14.
Okey, sebelah hasil tindak balas ni 4 kali 2 8, 8 tambah 6 kat sini. 8 tambah 6. 14, 7 kali 2 14. 4 kali 4 tambah 8 tambah 6 pun 14. Okey, itu saya tidak kat situ. Sini 7 kali 2 14. Bahan tidak balas tu ada 14. Okey, ada 14. Sebelah sini 4 kali 2 8. Sebelah sini 6. Okey, ada 6 kat sini. 8 tambah 6 14. Jadi dah seimbang dah persamaan ni. Okey, kamu boleh buat macam ni. Tapi kalau kamu tulis yang pecahan ni pun masih lagi betul. Tak salah. Okey. Yang ni untuk habis untuk tindak balas ataupun sifat kimia pembakaran bagi alkena jika oksigen cukup. Ataupun oksigen berlebihan. Kita ubah pula. Kalau oksigen tu tak cukup. Jadi kita ambil lah. Kalau oksigen tak cukup, apa jadi? Okey, oksigen tidak cukup. Okey, kalau oksigen tak cukup, kita masih lagi ambil ethanol tadi, C2H6. Masih lagi tambah dengan oksigen. Walaupun oksigen tak cukup, kita masih lagi tambah dengan oksigen. Tapi, beza dekat hasil dia tadi, kita dah tengok hasil dia kat sini. Dia hasilkan karbon monoksida. Kita ambil yang karbon monoksida ya. Okey, hasil dia karbon monoksida tambah air. Okey, karbon monoksida tambah air. Jadi sekarang ni kita seimbang lagi. Kalau karbon kat sini ada 2. Sebelah sini mesti kita kena letak 2 lah. Tak 2 per kali macam tu saja. Okey, mudah. Okey, lepas tu lepas karbon, hidrogen. Hidrogen ada 6 sebelah bahan tindak balas. Sebelah hasil ada 2. Jadi macam mana? Kita ambil 6 tu yang banyak tu, bahagi 2. Dapat 3 kan? Jadi kita letak saja 3 kat depan tu. Mudah kan? Jadi 3 kali 2, 6. Jadi hidrogen 6. Kita tengok oksigen. Oksigen sebelah bahan tindak balas ni 2. Sebelah hasil tindak balas ada 2. Campur 3. 5. Okey, jadi macam biasa bila 5. 5 adalah nombor ganjil. Jadi kita kena buat pecahan kan? Jadi kita letak 5 per 2 kat sini. Okey, macam biasa kalau tak mau buat macam ni, saya kata boleh ubah. Tapi macam ni pun betul juga. Kalau nak ubah, kita darab dengan 2 lah kan. Semua persamaan ni kita darab dengan 2 macam tadi. Okey, kita darab dengan 2. Saya letak. Okey. Kita darab dengan 2. Jadi kita letak saja 2. Semua tu darab dengan 2. Untuk metanol kita letak 2. 6. Okey. Jadi dia dah tinggal 5 dah. Sebab 2 tu dah dipotong kan. 5 oksigen hasilkan. Yang ni 2. Kena darab dengan 2. Jadi 4 untuk karbon monoksida. Okey. Untuk air pula dia ada 3. Tadi awal dia ada 3. Jadi kita darab dengan 2 dapat 6. Okey. Jadi yang ni lah jawapan dia. Untuk pembakaran dengan oksigen tidak lengkap. Atau oksigen pembakaran tidak lengkap. Oksigen tidak mencukupi. Okey, next kita nak tengok tindak balas penukar gantian. Okey, mana dia? Ini dia. Tindak balas penukar gantian bagi alkana. Okey, tukar ganti. Kita nak ganti apa? Kita nak tukar apa? Kita nak ganti dengan apa? Okey, kat sini kita ganti semua hidrogen. Kita ganti semua hidrogen. Okey, kita ganti semua hidrogen. Maksudnya ganti dengan apa? Kita tengok nah. Ganti dengan halogen. Kita ganti dengan halogen. Halogen tu, ingat tak? Kamu belajar masa tingkatan 4 dalam bab apa? Bab jadual berkala. Jadi, kita boleh ambil Cl2, Br2. Mana-mana satu lah. Okey, kita ganti H dengan Cl atau Br. Salah satu. Okey, kemudian kita tengok yang merah ni. Dia dengan kehadiran cahaya matahari. Mesti ada cahaya matahari. Jadi tindak balas penukar gantian ni dia jarang berlaku lah kan. Sebab dia ada cahaya matahari dengan ada atra ungu kat sini. Okey, atra ungu. Kan dekat dalam cahaya matahari tu ada atra ungu atau UV, ultraviolet. Okey, jadi untuk penukar gantian ni dia hanya untuk metanol sajalah. Tindak balas ni hanya untuk metanol saja. Walau bagaimanapun kita tengok macam mana penukar gantian dalam metanol ni berlaku nah. Okey, kita tengok. Yang pertama,
Okey. Kita ambil metana lah kan. Metana C1. Okey, metana ni CH4 lah. C1, CnH2n tambah 2 lah alkana ni kan. Okey, jadi H macam tu lah. Jadi kalau pembakaran tadi saya guna formula molekul, kamu perasan tak? Tapi untuk tindak balas penukar gantian ni kita guna formula struktur, maksudnya kamu lukis. Lukis sebab apa? Sebab kamu senang nampak nanti macam mana penukar gantian tu berlaku. Jadi kita tambah dengan apa tadi? Kita pilih klorin lah. Klorin saya lukis macam ni. Macam tu. Saya ambil warna yang berbeza supaya kamu nampak perbezaan dia tu. Okey. Jadi kita lukis balik metana tu. Okey. Lepas tu kita ambil lah Cl. Kita letak macam tu. Kita ganti hidrogen tadi tu dengan Cl, halogen. Jadi ada satu lagi kan? Kita dah ambil satu dah. Ada satu lagi. Jadi kita tambah dengan HCl. HCl ni bukan asid hidroklorik. Tapi yang ni adalah gas. Jadi bila gas dia dah jadi nama dia hidrogen klorida. Dia nama dia hidrogen klorida dah nama dia. Okey. Yang tu tak apa sebab dia ada gas. Kalau ingat lah, jadi nama gas tu kita sebut hidrogen klorida. Jadi kita nak tengok pula apa nama ni. Apa nama untuk formula struktur ni? Kalau kamu tengok dia masih lagi metana. Okey, metana lah. Sebab ada satu karbon kan? Tapi dia ada Cl ni. Okey, dia ada Cl ni. Bermaksud kita kena letak klorometana. Klorometana. Okey. Saya tulis dekat sikit. Klorometana. Okey, yang ni peringkat pertama. Okey, peringkat pertama. Dia ada 4 peringkat kalau kamu tengok dalam buku teks tu. Okey, peringkat kedua. Kamu salin balik klorometana tu. Kita lukis balik. Okey. Kita boleh lukis balik. C ada satu kan? Okey. Kita lukis balik saja. Lepas tu sebab dia masih ada klorin kan kat situ. Jadi kita tambah lagi dengan klorin. Tambah, okey. Dia akan jadi okey. Cl. Nampak? Okey, sebab ni dah peringkat kedua kan, dia dah tambah 2 Cl tu. Tadi Cl yang pertama dekat bawah ni. Ni yang pertama tadi tu, yang ni kedua saya tambah kan. Jadi Cl yang satu lagi ni macam biasa kita akan kat sini lah. Dia akan jadi gas hidrogen klorida, bukan asid hidroklorin lah. Gas hidrogen klorida. Okey, nama dia pula. Kita nak bagi nama. Kat sini nama dia hidrogen klorida. Okey, nama yang ni masih lagi metana. Okey, tapi kita kena letak kat depan ni. Ada kloro. Tapi dia ada 2 kloro. 2 kita tambah saja. Diklorometana. Diklorometana. Okey, yang ni peringkat kedua. Kan saya kata sampai peringkat 4. Kenapa sampai peringkat 4? Sebab kita nak tukar semua H dengan halogen. Tu nama tindak balas penukar gantian. Okey, jadi kita lukis baliklah metana tu. Jadi ada satu. Okey, H Cl, Cl. Jadi kita tambahkan dengan Cl lagi. Jadi dia akan jadi. Okey, sekarang ni kita tinggal satu saja. Cl, Cl, Cl. Okey. Dah jadi macam tu. Dan satu lagi samalah. Hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida.
Okay, yang ni tahu dah nama dia gas hidrogen klorida. Jadi kita nak namakan untuk yang ni masih lagi metana, tapi dia ada 3 klorin. Jadi 3 try lah kan. Trichlorometana. Okey. Next kita keempat lah. Maksudnya kita tambah lagi. Jadi tambah lagi kat sini. Okey, Cl, Cl, Cl tambah dengan Cl. Okey, dia akan jadi C. Okey, Cl, 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 Cl. Dan juga tambah dengan hidrogen klorida. Okey, nama dia masih lagi metana. Betul kan? Dan ada klorin, kloro, tapi ada 4 kloro. Jadi tetra. Jadi 4 tu tetra. Klorometana. Okey, yang ni tidak balas penukar gantian. Ingat, tidak balas penukar gantian ni dia nak ganti semua H dalam alkana. Sampai dah jadi tetra. Klorometana. Okey, pelajar, kamu boleh cuba buat dengan menggantikan metana dengan bromin pula. Okey, kamu cuba buat peringkat ni dengan bromin pula. Okey. Saya cuma tertinggal satu. Tadi saya kata dengan kehadiran UV kan, cahaya matahari. Jadi kita kena tulislah dekat sini. UV matahari tu. Kena tulis dekat sini. Setiap tindak balas tu kamu tulis pada anak panah. Okey, UV, UV. Bermaksud dia penting lah kan. Okey. Tentu kamu, jadi pelajar cuba buat metana dengan bromin. Okey, seterusnya kita nak masuk sifat kimia bagi alkena sebab kita dah habis dah sifat kimia bagi alkana. Okey, kita masuk sifat kimia alkena. Sifat kimia alkena. Jadi sama dengan alkena pun ada tindak balas pembakaran. Pembakaran pun sama juga. Pembakaran ada 2 keadaan kan? Okey, jadi kita ambil pembakaran dengan oksigen cukup atau oksigen berlebihan. Jadi ingat lagi tak? Kalau oksigen cukup dan berlebihan hasil dia apa? Ya, betul. Karbon dioksida dan juga air. Jadi yang ni alkena. Kita ambil etina lah kan? Kita ambil etina yang paling senang. Jadi ingat lagi tak formula molekul bagi etina? Okay, kalau tak ingat, kita ingat semula formula bagi alkena iaitu CnH2n. Jadi gantikan N tu dengan 2. N bermula dengan 2. Jadi 2H4. Yang ni nama dia adalah etina. Jadi kita guna etina untuk tindak balas pembakaran ni. Jadi kita tambahlah, ini untuk oksigen cukup kan? Okey. Tambah dengan oksigen. Hasil dia sama je tadi. Kalau oksigen cukup, karbon dioksida tambah air. Jadi kita tengok karbon ada 2. Sebelah bahan tindak balas ada 2. Jadi kita mula dengan karbon dulu kan? Kita tengok karbon ada 2 sebelah sini. Sebelah hasil tindak balas pun kena letak 2. Okey. Kemudian kita teruskan dengan hidrogen. Hidrogen sebelah bahan tindak balas ada 2. Sebelah sana pun dah ada 2. Okey. Oksigen. Okey. Ada tersilap sikit sini. Sini bukan 2 ni. Okey. Untuk etina tu saya... Okey. 4 sini. Okey, jadi kat sini kita padam sikit. Okey, jadi dia ada 4 kan? Sepatutnya 4, jadi kita letak 2 kat sini. Okey, hidrogen ada 4. Last sekali kita tengok oksigen. Oksigen ada 2. Sebelah bahan tindak balas, sebelah hasil tindak balas pun oksigen ada 2. Jadi seimbang dah persamaan ni. Okey, kamu pelajar cuba buat tindak balas pembakaran bagi etina dalam keadaan oksigen tidak cukup. Hint dia ialah kalau oksigen tak cukup ni hasil dia
karbon monoksida dan air ataupun karbon dan air. Jadi cuba kamu buat ya. Okey. Kita akan masuk tindak balas seterusnya bagi sifat kimia alkena, iaitu tindak balas penambahan. Tindak balas penambahan. Okey, penambahan yang pertama. Tadi apa dia tindak balas penambahan tadi? Kita tengok dah tindak balas penambahan yang pertama. Kat sini. Hidrogen. Kita tengok hidrogen. Penambahan dengan hidrogen ya. Okey, kita tambah dengan hidrogen. Yang pertama, hidrogen. Okey, jadi kat sini saya masih lagi nak lukis formula struktur supaya kamu nampak macam mana penambahan hidrogen tu kan. Jadi kita ambil etina. Jadi kita lukislah. Etina ada ikatan ganda 2. Jadi etina formula molekul dia C2H4. Okey, jadi dia ada setiap karbon ada 4 ikatan. Kat sini setiap karbon ada 4 ikatan. Jadi kemudian kita tambah dengan hidrogen. Hidrogen tu saya akan buat tambah dengan hidrogen. Saya akan buat macam ni. Okey. Kemudian hasil dia pertama sekali etina tu akan memecahkan ikatan ganda 2 dia. Okey, bila tindak balas penambahan ni, apa yang berlaku kepada etina ataupun alkena yang lain, dia akan putuskan ikatan ganda 2 tu. Jadi ikatan ganda 2 tu dah tak wujud. Jadi kita lukislah H. Okey, masih lagi. Okey, H. Dan kita tambahlah dengan H kat sini. Ni sebab penambahan hidrogen. Okey, nampak? Jadi kita nak namakan dia. Nama dia kat sini ada 2 karbon. Betul, karbon ada 2. Lepas tu hidrogen ada 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hidrogen ada 6. Jadi C2H6. Ingat tak? Lagi C2H6 tu adalah alkana kan? Jadi ini adalah etana. Okey, jadi kat sini kamu nampak bila kita alkena kan, bila alkena kita tambahkan dengan hidrogen. Hidrogen ni dia memang tak boleh hidup seorang kan, dia tak stabil. Kan tak boleh hidup seorang, maksudnya dia tak boleh wujud dalam keadaan atom seorang lah, tunggal. Jadi dia tak stabil, jadi dia memang kena gas hidrogen. Maksud ada 2 lah. Hidrogen tu ada 2 mol. Okey, kemudian dia akan jadi alkana. Kesimpulan dia macam tu. Jadi saya dah buat untuk pelajar sekalian, saya dah buat untuk etina. Jadi saya minta kamu buat untuk propina dan butina. Okay, macam mana bila penambahan hidrogen menukarkan alkena kepada alkana. Okey, dan namakan alkana tersebut. Okey, next kita nak tengok penambahan. Okey, kita nak tengok penambahan nombor 2. Penambahan dengan apa? Lepas hidrogen, halogen. Penambahan halogen. Jadi halogen, cakap tadi, daripada unsur kumpulan 17 yang kamu dah belajar semasa tingkatan 4. Contohnya, ya betul, klorin dan bromin. Okey, jadi kita ambil contoh bromin. Kita ambil contoh bromin dan semestinya kita ambil untuk alkena ni etina kan. Jadi kita lukis balik etina. Okey. Kita lukis etina. Jangan lupa etina memang ada double bond. Ikatan ganda 2. Okey, kamu kena lukis. Bila lukis, kamu nampak tindak balas ni. Okey, kemudian kita tambahkan dengan halogen. Tadi saya kata apa? Br kan? Br2, tapi saya ambil Br. Okey, kat sini saya letak 2. Okey. Jadi
Kita lukis balik. Yang pertama, tindak balas penambahan ni, etina ataupun alkina mesti dia akan putuskan ikatan ganda 2 tu. Maksudnya ikatan ganda 2 tu dah tak wujud. Okey, jadi kita tak perlu tulis dah ikatan ganda 2 tu. Okey, H. Pastikan karbon ada 4 ikatan. Okey, kita gantikan dengan Br. Okey. Nampak kat situ. Br. Okey, bila macam ni, kita mesti nak namakan tindak balas ni. Jadi apa nama dia? Jadi nama dia 2 karbon, nama dia etana. Okey. Lepas tu dia ada bromin kat sini. Bromin tadi klorin jadi kloro. Bromin jadi bromo. Okey, bromo. Bromo. Tapi bromo tu ada 2 kat sini kan? Ada 2. Jadi kita sebut dibromoetana. Dibromoetana. Okey, ni penambahan halogen. Okey, untuk bromin. Jadi kamu jadi saya minta lah kamu buat untuk etina ni, buat untuk etina tapi tambah dengan klorin. Jadi apa nama dia? Okey. Okey, satu lagi yang perlu kamu tahu, untuk tindak balas ni kita ada pemerhatian ya. Untuk eksperimen ni kita ada pemerhatian, iaitu air bromin dinyahwarnakan. Okey, air bromin dinyahwarnakan. Okey, sebab kat sini dia jadi air bromin ni. Kalau kita buat eksperimen, air bromin tu dinyahwarnakan. Apa warna air bromin? Warna air bromin ialah perang. Jadi kita kata warna perang. Warna perang, air bromin dinyahwarnakan. Jadi eksperimen ni kita boleh buat dalam makmal. Okey. Tapi kalau eksperimen penambahan hidrogen, kita tak boleh buat dalam makmal sebabnya kat sini dia ada syarat dia. Syarat yang pertama, kena ada mangkin. Mangkin tu apa? Nikel. Kan? Nikel. Okey, dan satu lagi suhu dia ialah 180 darjah Celsius. Yang ni untuk penghidrogenan tadi atau penambahan hidrogen tadi. Okey, jadi yang ni kita boleh nampak lah sebab tu ada pemerhatian dia. Warna perang air bromin dinyahwarnakan. Maksudnya warna perang tu dah tak ada dah. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, penambahan hidrogen halida. Hidrogen halida tu apa? Hidrogen halida tu ialah HBr. Halida kan halogen. Hidrogen tu H. Hidrogen lah. Halida tu halogen. Jadi contoh dia HBr dan juga HCl. Tapi hidrogen halida ni kita tak panggil asid hidroklorik kan? Macam tadi kita namakan dia sebagai gas hidrogen klorida. Ini nama dia. Yang ni nama dia hidrogen bromida. Okey. Okey, jadi kita ambil yang senang lah. Kita ambil etina. Okey, kita ambil etina. Macam biasa, etina kita lukis ada double bond. Okey, ada 4 ikatan. Okey, lepas tu kita nak tambah dengan hidrogen halida atau hidrogen bromida. Yang mana kamu pilih? Jadi kat sini kita ambil hidrogen klorida. Tambah dengan hidrogen klorida. Okey. Okey. Tengok anak panah. Okey, kita lukis balik etina ni. Tapi macam mana pun penambahan ni mesti memutuskan ikatan ganda 2. Okey, mesti memutuskan ikatan ganda 2 macam tadi juga.
Macam tindak balas sebelum ni juga dengan hidrogen, dengan halogen. Yang ni hidrogen halida kan? Okey, halogen halida. Okey, minta maaf nah. Halogen halida. Okey. Halogen halida. Okey. Jadi kita gantilah dengan H dengan Cl. Nampak? Kita letak saja macam tu. Okey. Jadi kita namakan dia. Nama dia apa? Nama dia etana. Kan? Etana, dia etana sebab ada 2 karbon dan ada Cl, jadi fluoroetana. Okey, ni halogen halida nah. Halogen halida. Okey, penambahan halogen halida. Okey. Kemudian saya tersilap kat situ halogen halida. Okay. Kemudian kita pergi kepada tindak balas penambahan yang seterusnya, iaitu penambahan yang ni yang keempat, penambahan air. Penambahan air. Okey, ingat air tu kita tambah dalam bentuk steam. Okey, bila steam, jadi kita lukis. Masih lagi kita lukis etina. Okey, kita tambah dengan air kan. Air tu saya pecahkan siap-siap. Macam tu. Okey, saya pecahkan siap-siap. Jadi, kita lukis baliklah. Okey, kejap. Okey, kita lukis balik. Macam biasa, etina akan hilang dia punya ikatan ganda 2. Okey, ini hidrogen, hidrogen. Ni hidrogen, ni hidrogen. Kat sini saya tak lukis. Tulis hidrogen, 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 hidrogen. Jadi kita ganti dengan H dan OH. Nampak tu? Jadi yang ni dia dah jadi satu molekul lain yang kita namakan sebagai etanol. Etanol iaitu dalam kumpulan alkohol. Sebab dia ada kumpulan berfungsi dia OH. Satu lagi OH tu bila kamu lukis kamu kena hubungkan ikatan tu dengan O, bukan H nah. Dengan O macam tu. Okey, saya padam sikit. Okey, O kat sini. Okey, padam sikit. O kat sini. Bila lukis tu macam tu untuk formula suit tu. Jadi, kita boleh buat kesimpulan yang bila alkena tambah dengan air, dia akan jadi alkohol. Okey, jadi pelajar sekalian, kamu boleh buat untuk propina dan butina untuk jadikan hasilkan alkohol. Okey, dan yang tindak balas terakhir ialah tambah dengan kalium manganat 7 berasid. Okey. Untuk kalium manganat 7 berasid tu kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Okey, kamu buat ulang kaji dulu. Cuma saya nak pesan kat sini untuk kalium manganat 7 berasid tu kita tukar dengan, jangan guna macam ni. Jangan guna macam ni yang saya cakap tadi tu. Kita letak ganti dengan O dalam square bracket tambah dengan H2O. Okey, kalau etina tu C2H4. Tambah H2O. Okey, macam tu. Ya. Kamu cari apa dia hasil dia. Okey, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kalau ada soalan boleh PM saya kepada 5 cendekia tu. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.